Buletin Didik 20 Jun bersama saya Tarushdie Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM mengumumkan pengambilan khas guru secara one-off membabitkan 18,702 pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41. Menterinya Datuk Dr. Razzie Jidin berkata selain itu ia turut dibuka kepada graduan bukan bidang pendidikan bagi mengatasi isu kekurangan guru di negara ini. 4 buah negeri didapati mempunyai kekosongan tertinggi iaitu di Sabah, Sarawak, Selangor dan Johor, khususnya membabitkan beberapa mata pelajaran yang mengalami kekurangan tenaga pengajar. Iklan pengambilan dikeluarkan 7 Julai ini dengan penempatan akan dibuat secara berperingkat mulai Oktober 2021. Pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan baharu dengan kerjasama KPM dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran SPP. Sebab itu, apabila kita membuat kajian yang mendalam, kita dapati terdapat keperluan untuk kita mewujudkan cluster option mata pelajaran. Dengan cluster option mata pelajaran ini, kita akan dapat lihat bahawa kita susun kelayakan, kelulusan bakal-bakal calon ini berdasarkan kluster-kluster tertentu bagi membolehkan ruang ataupun pool ataupun sumber bekalan itu lebih luas, membolehkan kita memilih calon-calon yang berkelayakan untuk option-option yang diperlukan. Beliau mengumumkan perkara itu pada sidang media secara maya siang tadi. Pengambilan guru yang diberi keutamaan membabitkan mata pelajaran bahasa Inggeris, sejarah, pendidikan agama Islam dan teknologi maklumat untuk sekolah rendah. Manakala bagi sekolah menengah melibatkan mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan khas, pendidikan agama Islam serta reka bentuk dan teknologi. Dalam perkembangan lain, KPM kini dalam fasa akhir menubuhkan jawatankuasa bebas untuk meneliti tata cara menangani aduan berkaitan pihak sekolah dan pelajar termasuk amalan pemeriksaan datang bulan membabitkan pelajar perempuan. Jawatankuasa itu akan mencadangkan beberapa aspek penambahbaikan terhadap mekanisme sedia ada. Kita telah menubuhkan ataupun dalam proses akhir penubuhan sebuah jawatankuasa untuk meneliti perkara-perkara, bukan sahaja perkara ini, perkara-perkara yang berkaitan seperti yang mana yang disebut tadi. Jadi kita lihat bahawa akan ada satu tata cara proses yang lebih menyeluruh dalam konteks ini bagi membolehkan sekiranya timbul isu-isu yang berkaitan pada masa yang akan datang, kita akan laksanakannya dengan lebih tersusun dan teratur. Terima kasih. Sebelum ini, terdapat dakwaan seperti dilaporkan sebuah portal berlakunya amalan memeriksa datang bulan terhadap pelajar perempuan yang dikatakan berlaku sejak lebih 20 tahun lalu. Datuk Dr. Razzie berkata pihaknya sedang berusaha mengesan kes seumpamanya di sekolah berasrama kelolaan kementerian dan setakat ini tiada maklumat amalan itu berlaku. Jadi insya-Allah kita akan letakkan dalam iklan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yakin sasaran negara untuk mencapai tahap imuniti kelompok seperti dianjurkan Pelan Pemulihan Negara dapat disempurnakan susulan penambahan bekalan vaksin COVID-19 oleh pembekal utama negara. Bagi mencapai sasaran itu, kerajaan akan berusaha lebih bersungguh-sungguh bagi memastikan bekalan berkenaan tiba ke negara ini mengikut jadual. Saya sedar di luar sana banyak bertanya, kenapa tak buat itu, kenapa tak buat banyak-banyak lagi. Ini dari dah maklumkan berkali-kali, kita kata memang kita boleh buat macam kapasiti sini. Kalau banyak vaksin, orang daftar semua dah, tapi kita terhad dan terbatas bukan kerana kita tak nak. Atau kerajaan sekat, tak. Kita kalau boleh nak habis selesai dalam sebulan dua ni. Tan Sri Muhyiddin berkata kerajaan tidak boleh mengawal bekalan vaksin kerana pembekalnya datang daripada luar negara dan perlu menunggu giliran. Namun setakat ini bekalan berkenaan sudah terjamin akan tiba dalam masa dijadualkan. Jadi yang penting sekarang ni kita nak teruskan supaya proses pendaftaran tu dipertingkatkan lagi. Saya sudah lihat maka sudah bertambah, tapi sekarang ni dah diberikan banyak kemudahan. Dia boleh daftar secara MySejahtera, dia boleh daftar online ataupun secara fizikal, ataupun kalau dah ada di tempat mereka itu PPV Micro yang dibuat sampai di kampung, di masjid, di surau dan sebagainya itu, mereka boleh turun dia ke situ, bawa IC, dia akan didaftarkan dan lepas tu namanya yang dah dapat itu dimasukkan dalam sistem MySejahtera. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV, Pusat Konvensyen Kuala Lumpur siang tadi.
Turut hadir Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Cadangan mewujudkan pasport vaksin boleh dipertimbangkan untuk dilaksanakan bagi membolehkan rakyat merentas negara, negeri dan daerah sekiranya lebih ramai mendapatkan suntikan vaksin. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisha Abdullah berkata, perkara itu masih terlalu awal untuk dilaksanakan memandangkan jumlah rakyat negara ini yang divaksinasi kurang 10%. Kalau ramai di kalangan rakyat Malaysia telah pun divaksinasi, kita akan gunakan vaksinasi sebagai satu kaedah untuk merentas negeri, ketidakpatuhan, tak perlu patuh kepada SOP dan sebagainya. Jadi ini mungkin belum dilaksanakan tapi dipertimbangkan. Masuk ke masjid mesti ada SOP, masuk ke merentas negeri mesti ada pasport vaksin tu. Jadi mungkin negara-negara lain kalau kita nak pergi, contohnya kat umrah dan sebagainya, kita perlu divaksinasikan. Itu satu syarat dia. Jadi mungkin untuk merentas negara dan merentas negeri, merentas daerah, kita boleh guna pakai. Beliau berkata demikian dalam webinar Islam dan isu semasa bertajuk Sosialisasi Agamawan dalam menangani COVID-19 yang disiarkan secara langsung di Facebook Pertubuhan Intelektual Negara, Pintar dan Persatuan Ulama Malaysia. Jelasnya, pasport vaksin sudah dilaksanakan di negara lain seperti Arab Saudi yang meletakkan syarat wajib vaksinasi bagi jemaah yang ingin menjalani umrah. Justru tiada cara lain untuk membolehkan pasport vaksin diperkenal selain memperluas proses pemberian vaksinasi kepada seluruh penduduk Malaysia secepat mungkin. Mengulas lanjut, beliau berkata pusat pemberian vaksin PPV sedang diperluas dengan mengambil kira beberapa faktor terutama kesesuaian tempat dan dibuat di kawasan lapang. Kementerian Kesihatan turut menggunakan unit bergerak yang masuk ke pedalaman bagi memastikan semua rakyat dapat divaksinasi secepat mungkin. Tambahnya, jika jumlah vaksinasi ketika ini berjaya ditingkatkan, negara boleh mencapai imuniti kelompok menjelang November atau Disember nanti. Sempena ulang tahun ke-65 Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Selasa depan, satu pelan rangka strategik 2021 hingga 2025 bakal dilancarkan. Pelan strategik itu sebagai simbol kesediaan DBP menerokai lebih banyak potensi meluaskan peranan dalam kepesatan dunia digital, maklumat dan revolusi 4.0. DBP dalam kenyataannya berkata 22 Jun membawa makna dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu dan penubuhan badan terbabit. Pelancarannya bakal disempurnakan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin. Memilih tema aksara nan hidup sepanjang zaman bertujuan mengajak masyarakat memahami asas penubuhan agensi berkenaan serta fungsinya dalam konteks pembinaan serta pengembangan bahasa dan sastra kebangsaan sejak 1956 sehingga kini. DBP turut mengambil inisiatif mempelbagaikan medium penyebaran demi memastikan kegiatan pengembangan bahasa dan sastra kebangsaan tetap dilaksanakan dan sampai kepada khalayaknya. Walaupun sambutan ulang tahun itu tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka seperti kebiasaan, DBP menjadikan media sosial sebagai platform untuk rakyat berkongsi sambutan sejarah penubuhannya. Selain itu, forum khas bakal diadakan dengan beberapa barisan panel untuk membincangkan cabaran memperkasakan bahasa Melayu dalam masyarakat diikuti majlis bacaan Yasin sehari selepas itu. Kehilangan orang tersayang amat menyakitkan. Lebih-lebih lagi jika yang pergi tidak kembali itu seorang bapa yang selama ini menjadi tempat bergantung hidup. Rakusnya virus COVID-19 tidak mengenal mangsa. Apa artinya Hari Bapa tahun ini buat keluarga yang ditinggalkan? Kisah duka itu dicurahkan kepada wartawan Juliana Syarin yang menyediakan laporan berikut. Tuhan lebih menyayangi Abah, pucuk hati 8 anak Kamarul Bahrin Muhammad apabila abah mereka dijemput Ilahi jam 8.21 malam 23 Mei lalu selepas 15 hari bertarung nyawa melawan virus COVID-19. Anak kedua Khairul Ikram menjadikan abahnya idola. Sejak tingkatan 3 lagi, dia telah berazam untuk ikut jejak langkah arwah menjadi jurutera. Atuk selalu cakap apa? Last tengok phone, baca Quran lagi banyak. Jiwanya rapuh menatap anak-anaknya kerana ia membuatkan dirinya terkenang kenangan bermanja dengan arwah.
biasanya hari bapa orang akan bagi hadiah dekat ayah. Orang akan cakap kat ayah, "Ayah, abah, I love you, I miss you." Sekarang, setiap hari, kami akan berdoa. Ya Allah, temanlah ayah kami, ampunkanlah dosa ayah kami, jadikanlah kubur ayah kami salah satu pertama taman syurga-Mu. Dengan harapan, insya-Allah, seperti yang Allah janjikan, doa daripada anak-anak yang soleh ini akan sampai kepada ayah. Jadi sebenarnya, hari-hari bapa, hari-hari kami bagi hadiah ke abah, insya-Allah 5 kali sehari. Ini saat di mana anak ketiga Dr. Nur Sakinah membantu abahnya mengambil wuduk sebelum dibawa ke unit rawatan rapi ICU. Lebih 2 juta tontonan di Instagram turut sama memanjatkan doa buat arwah. Malah diceritakan di hujung hayatnya, solat masih menjadi keutamaan. Saya banyak janji ke abah. Saya janji 24-48 jam je kat ICU, which is saya tak break the promise pun. Betul lah, 24-48 jam tak sampai pun. And he left. Tapi saya ingat saya bagi harapan tu kat dia. Sebab tu, masa dekat saya dapat jumpa abah last kat ICU, masa nak penterangkan pasal perlu intubate ke tak perlu intubate tu, saya memang first saya cakap, Abah redha Abah redha nak buat semua decision ni. Abah redha no sign consent masa tu untuk prosedur chest tube tu, and then untuk intubation tu kalau perlu. Mengambil iktibar dari asbab kematian abahnya, beliau kini aktif berkongsi pandangan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kesihatan terutama berkaitan COVID-19 dan percaya bahawa abahnya akan berbangga dengan tindakan itu. Ucapkan saya sayang ayah, saya rindu abah, saya minta maaf papa, terima kasih baba. Seolah-olah itu ungkapan terakhir. Luahkan, jangan ada penyelesaian selagi mereka masih hidup. Sesungguhnya ibu bapa itu adalah lubuk pahala, tiket untuk kita masuk syurga. Juliana Syarin melaporkan. Ayah, abah, papa, dedi atau apa sahaja panggilan buat lelaki pertama yang bertanggungjawab membesarkan dan mencorakkan kehidupan awal kita. Seperti ibu, jasa mereka tiada galang gantinya. Sebenarnya Hari Bapa yang disambut pada bulan ini, adik-adik bersama keluarga berpeluang menyaksikan telefilm terbaik berkisahkan kisah pengorbanan seorang ayah. Lebih menarik, semua drama terbabit ditawarkan dengan harga promosi serendah RM1 sahaja ditonton sinema. Antara telefilm terbaik yang boleh ditonton ialah Kayuhan Kasih Ayah, Baju Kebaya Terakhir Bapa, Songket Pak Andam, Bidadari Walid dan Dodol Untuk Menantu. Kesemuanya syarat dengan mesej yang boleh diambil iktibar dan pastinya ada yang bakal membuatkan penonton berlinang air mata. Tayangan istimewa untuk tontonan seisi keluarga ditonton sinema itu boleh diakses dengan cara yang begitu mudah di mana-mana sahaja menggunakan telefon pintar. Angin tak dapat ditangkap, asap tak dapat digenggam. Maksudnya, berita-berita buruk yang tak dapat disembunyikan kelak akan tersiar juga. Bagi memastikan tiada ahli khariah yang ketandusan barangan keperluan harian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, kesemua 38 buah masjid di Parlimen Parit Perak menyediakan gerobok rezeki. Mana-mana ahli yang memerlukan barangan keperluan hanya perlu datang ke masjid penghampiran untuk mengambilnya. Menurut Pegawai Tadbir Agama Daerah Seri Iskandar, Muhammad Abdul Majid, inisiatif itu dimulakan sejak 2 bulan lalu. Untuk program gerobok rezeki ini, hampir semua masjid, itu lebih kurang 38 buah masjid yang ada program seperti ini, di mana ianya merupakan satu inisiatif dimula oleh YB Khairul Syarif selaku Exco dan disambut baik daripada kesemua 38 buah masjid untuk meneruskan program yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat.
Tambahnya, setiap gerobok atau almari diisi dengan barangan makanan kering seperti beras, gula, tepung gandum, mi segera dan lain-lain. Mereka yang berkemampuan turut digalakkan menyumbang sama ada meletakkan barangan makanan atau pemberian wang tunai kepada tabung khas. Sementara itu, Jawatankuasa Masjid Bandar Universiti dekat Sri Iskandar Perak turut turun padang bagi mencari ahli qariah yang terjejas sepanjang PKP ini. Menurut pengerusinya Azman Zainal Abidin, Jawatankuasa Masjid bersama-sama komuniti rukun tetangga KRT setempat akan mencari di setiap rumah jika terdapat mana-mana keluarga yang memerlukan bantuan. Alhamdulillah, memang kita menggunakan konsep terbuka dan kita juga menggunakan konsep mencari. Maksudnya kadang-kadang macam dimaklumkan tadi, ada kelangan kita ni dia malu kan untuk nak minta bantuan. Jadi apa kita buat? Kita bersama-sama dengan bekerjasama erat dengan KRT yang ada dalam karya untuk mengenal pasti siapakah yang memerlukan dan kita pergi untuk rumah tersebut. Di Melaka lain pula ceritanya, bagi membantu meringankan beban penduduk untuk mendapatkan bekalan makanan harian ketika PKP ini, Jawatankuasa Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Pulau Serkam mengambil inisiatif menjual barangan keperluan harian dengan harga berpatutan. Barangan makanan seperti telur ayam, tepung serta minyak dijual secara berasingan setiap hari Ahad di pekarangan masjid berkenaan yang dikenali sebagai Pasar Sunday. Hari ini sebanyak 114,000 biji telur berjaya dijual, yang mana setiap keuntungan hasil jualan akan dimasukkan ke dalam tabung pengurusan masjid. Dana berkenaan akan disalurkan kepada penduduk yang memerlukan. Pasar Sunday adalah sebenarnya untuk membantu masyarakat kampung yang dalam keadaan PKP. Kita produk kita cuma beli barang murah, kita jual murah. Maknanya kalau kita bagi meringankan beban orang kampung supaya mendapat produk yang murah. Contohnya minggu lepas kita jual buah naga sebanyak 1 tan. Habis orang kampung beli, alhamdulillah dia dapat pun dengan puas hati 2 kilo RM10. Maknanya jauh murah daripada pasaran. Yang minggu ini kita pula fokus kepada telur. Telur kita jual 2 papan RM10. Maknanya di pasaran pun tak dapat. Sejak dianjurkan minggu lalu, sambutan penduduk sangat menggalakkan dan pihaknya merancang untuk meneruskannya meskipun PKP ditamatkan. Jangan dibuka pintu luka jika dibuka ikan meluru. Jangan suka mencari salah. Salah kita bagi dahulu. Sukan. Pencapaian pemain skuad pelapis badminton negara terus memberangsangkan apabila menambah koleksi kejuaraan di pentas antarabangsa. Malaysia 3 kali naik di podium pada saingan antarabangsa Sepanyol menerusi kejayaan S. Kisona dalam perseorangan wanita. Diikuti kejayaan T. Kai Wun, Teo Mei Sing dalam acara beregu campuran serta gandingan Kai Wun Man Wei Chong untuk menjuarai beregu lelaki. Pemain perseorangan wanita negara S. Kisona muncul juara kejohanan badminton antarabangsa Sepanyol 2021 selepas menewaskan rakan senegara Goh Jing Wei pada perlawanan akhir di La Nursia. Pemenang pingat dan masukan C 2019 itu kembali ke pentas kompetitif selepas tempoh rehat dengan mengatasi Jin Wei, bekas juara remaja dunia 2 kali 21-14, 21-19 dalam aksi yang berlangsung 31 minit. Kita selama tak main each other for few years already. So memang itu feel akan different lah. Tapi saya told myself buat yang terbaik sajalah. Apa-apa outcome itu second things lah. Rentak kemenangan wakil negara disambung gandingan beregu campuran T. Kai Wun, Teo Mei Sing yang berdepan Kayla Hemming, Jessica Pugh dari England. Penampilan sulung wakil negara itu nyata cemerlang menenggelamkan lawan yang merupakan pilihan ketiga. Kai Wun Mei Sing mengheret permainan hingga set ketiga dengan keputusan 21-15, 13-21, 21-19 dalam masa 50 minit. And I'm happy to get champ in my mix, although this is our first time partnering for competition as scratch pair. I hope we still have chance to fight again in next tournament.
Apapun di sebalik saingan antarabangsa Sepanyol yang bertaraf kelas keempat dalam kategori acara BWF, ianya masih lagi medan kompetitif dengan penyertaan wakil sini utama. Misalnya, aksi beregu lelaki akhir yang menemukan pasangan ke-84 dunia Lucas Corvi Ronan Labar berdepan wakil negara. Kaiwun yang turun lagi dalam perlawanan akhir keduanya bergandingan dengan Man Wei Chong tidak menunjukkan rasa gentar. Menang straight set 21-15, 21-18 menerusi permainan 37 minit untuk menjulang gelaran juara senior kedua mereka selepas terbuka Poland Mac lalu. Saya boleh maintain sebab saya tak fikir pasal fitness dan saya letih ke tak. Saya hanya fokus macam mana main dalam match saya. Walaupun sudah menang 2 title IC, tapi kita ada target yang lebih jauh dengan tournament yang standard tinggi. Turut cemerlang kem olahraga kebangsaan yang bertanding di kejohanan antarabangsa di Almaty, Kazakhstan. Emas pertama diraih menerusi atlet lempar cakra wanita Chu Kangni, manakala pelari pecut Jonathan Yeba memenangi perak 100 meter dan Raizam Shahwan Sofian meraih gangsa 110 meter lari berpagar. Hanya 5 pelari bertarung di acara 100 meter lelaki akhir di Almaty, Kazakhstan. Pelari kebangsaan Jonathan Yepa berada di lorong kelima, bermula baik dengan berada di hadapan pada 50 meter pertama. Bagaimanapun kedudukan pendahulu yang dipegangnya sedikit demi sedikit diatasi oleh pencabar bersebelahan. Saingan di garisan penamat menyaksikan Jonathan melintasi sebagai pemenang pingat perak dengan catatan 10.64 saat. Paling cemerlang di saingan Kosanov Memorial yang berada dalam jelajah olahraga benua dunia ialah Chong Kan Ni. Beraksi dalam acara lempar cakra wanita, Kang Ni melakukan catatan 43.65 meter untuk menangkut emas. Satu lagi pingat turut diraih menerusi track iaitu pelari berpagar 110 meter lelaki Raizam Shahwan Sofian yang menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pembukaan semula Disneyland Paris selepas 7 bulan ditutup akibat pandemik mengakhiri buletin didik. Saya Tarish Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.